Okay, hi everyone. So dalam video kali ini kita akan membincangkan macam mana kita nak sediakan garam. So kita dah tahu apa itu definisi garam. Kita dah tahu jenis-jenis garam sama ada dia larut ataupun tak larut di dalam air. Lepas tu untuk video kali ini kita akan tengok pula macam mana kita nak menyediakan garam. Tapi very important to know that macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak identify kita punya bahan tindak balas ataupun macam mana kita nak tentukan bahan tindak balas yang sesuai untuk kita gunakan dalam proses penyediaan garam. Lepas tu kaedah dia. So kalau garam larut dan garam tak larut kan. So macam saya kata, garam ni dia banyak sangat. So kita boleh classifykan dia sebagai garam larut, satu lagi tak larut. Dan dia punya kaedah penyediaan dia tak sama. Okay, kalau garam larut dia lain, kalau garam tak larut dia lain. Begitu juga macam prosedur. Prosedur ini dia ada satu tips yang sangat membantu dan saya dapatnya daripada cikgu tuition saya, dan dia sangat-sangat membantu untuk menghafal prosedur tanpa kamu baca macam kamu baca je daripada buku teks. Sebenarnya tak perlu pun kamu nak hafal sampai 100% sama dalam buku teks, tapi kamu boleh modify sikit ikut keselesaan kamu. Okay, but then we need to recall a little bit. Kita seimbas lalu dahulu apakah itu garam. So, like I said before kan, kalau kita ada garam, dia mesti berasal daripada sebatian ionik yang terhasil daripada asid. Okay. So di sini saya ada satu jenis asid, which is acid sulfuric, H2SO4. So saya bulatkan hidrogen. Okay, saya bulatkan hidrogen yang berada di sini. Saya outkan dia, saya tenang keluar. First, tenangkan keluar. Okay, dah tenang keluar, kita tak nak SO4 ni seorang-seorang. So kita akan gantikan dia dengan ion logam ataupun ion amonium, NH4+. Okay, then kalau saya dah gantikan, mesti dia akan membentuk satu sebatian ionik. So, sebatian ionik yang akan terbentuk adalah this one, adalah garam. Yang terbentuk itu adalah sebatian ionik. Jadi, so let's say lah, kalaulah dalam kalaulah saya pilih, saya pilih zinc, Zn2+, ion zinc saya masukkan ke dalam sini. So yang akan terhasil nanti adalah zinc lah di sini, tak ada lagi H. So sebab H tu tadi kita dah tenang keluar, tapi kita kena tengok dari segi charge. Okay, ZnSO4. Okay, Zn ini dia datang daripada 2+. SO4 pula, mesti ingat tak apa charge SO4? 2-. So see here, dia punya charge sama, 2+ dan 2-. Jadi kamu tak perlu tulis apa-apa pun di sini. Okay, biarkan macam tu. Jadi yang terhasil adalah zinc sulfat. Jadi zinc sulfat yang terhasil ini tadi adalah sebatian ionik ataupun yang kita panggil sebagai garam. Jadi by definition, apakah yang dimaksudkan dengan garam? Okey, garam adalah sebatian ionik. Tengok yang saya highlightkan. Sebatian ionik yang terhasil apabila hidrogen di dalam asid digantikan dengan ion logam ataupun ion NH4+. Okay, jadi itulah yang dimaksudkan dengan garam. So, macam saya kata tadi, kaedah untuk menyediakan garam dia tak sama, sebab kita kena classifykan dulu dia garam larut ataupun tak larut. So first kita kena tahu. Okey, nama kaedah yang pertama adalah peneutralan ataupun neutralization, dan nama yang kedua adalah penguraian ganda dua, which is double composition. So untuk peneutralan, it is only valid untuk garam larut. Dan dah selesai lah. Kalau double decomposition, it is only for garam tak larut. Jadi first start, kalau kamu dapat satu jenis garam, kamu kena tentukan dahulu sama ada garam itu larut ataupun tak larut. Baru kamu boleh tahu proses tindak balas yang terlibat, sama ada peneutralan ataupun penguraian ganda dua lah. So kalau dia tak bagi garam tu, mungkin dia bagi garam X dihasilkan melalui tindak balas peneutralan. Jadi kamu tahu kalau garam X itu adalah garam larut. Contohlah macam tu soalan dia. Dia selalu plot twist. Okay, dia tak semestinya ikut turutan yang saya tulis ini. Okey, tapi untuk video kali ini saya
explain terlebih dahulu untuk penyusulan terlebih dahulu. Okey. So, penguraian ganda 2 kita akan fokus kepada video yang seterusnya, upcoming video. Okey. So, untuk penyusulan, okey, ia adalah untuk garam larut kan. But then saya nak revise lagi. Okey, kita revise lagi apa itu garam larut. Tapi kalau kamu nak a better explanation, kamu boleh tengok on the previous video. Ini hanya saya singkatkan sahaja. So, garam larut, kalau kamu nak tahu dia larut ataupun tidak, it is always tengok kepada dia punya anion, which is the negative charge ion. Okay, so ada 3 jenis anion yang terlibat. Yang pertama adalah NO3- ataupun ion nitrat, Cl-, ion klorida, dan ion sulfat SO4-. Bear in mind that semua garam nitrat adalah larut. Semua larut. Okey. First kamu anggap dulu semua larut. Okey. Begitu juga dengan SO4- ini pun semua larut. Okey. Tapi untuk Cl dan SO4- dia ada pengecualian. Okey, dia ada pengecualian. Kalau Cl, saya selalu ingat cek pah. So, kecuali pah. Kalau dia ada pah, dia akan tak larut. Okey, kalau kamu tak tahu apa itu pah, kamu rujuk balik video yang sebelum ni. Okey, untuk jimat masalah. Untuk SO4- pula, dia kecuali PCB. Okey, PCB ni tak larut. Okey, dah tahu itu adalah garam larut ataupun tak larut. Next, kita kena ada tips untuk nak jawab dia. Terutamanya untuk penyusunan, dia ada tips. So, tips dia, okay, yang pertama, mesti ada asid dalam kamu punya bahan tindak balas yang kamu nak guna tu mesti ada mesti ada asid. Salah satunya ada asid. Okay, so usually asid yang akan digunakan adalah ada 4 jenis yang famous lah. Tapi yang selalu keluar adalah 3 je. Okay, which is HCl, HNO3, H2SO4 dan H3PO4. H3PO4 ni jarang lah. Tapi yang selalu digunakan adalah HCl, HNO3 dan H2SO4. Tapi ini adalah asid yang selalu digunakan untuk membuat garam. Untuk menyediakan garam. Menyediakan garam. Jadi, kamu kena ingat HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4. Kalau HCl ini maksudnya asid hidroklorik. HNO3 adalah nitric acid, asid nitrik. Okey, lepas tu H2SO4 asid sulfurik dan H3PO4 adalah asid fosforik. Berbelit lidah. Okey. Dah kamu tahu dah tahu dia mesti ada asid, kamu kena identify sama ada cation ataupun ion yang bercas negatif untuk garam kamu itu, adakah dia golongan anak ataupun bukan. Which is anak ni saya ada discuss dalam video yang sebelumnya. Which is anak ni adalah stand for ammonium, natrium ataupun kalium. Ataupun bukan. Kamu kena identify sebab cara untuk sediakan garam bagi garam yang mengandungi this one dan juga yang tak ada anak tu, dia tak sama. Okay, totally different. Jadi kamu kena tahulah macam mana nak identify. Okay, cation dia tu ada tak geng anak ataupun bukan. Okay, to make it more to gain more better understanding, kita tengok contoh. Okey, saya tengok contoh yang lebih ringkas, yang lebih better untuk dihafal. Bukan dihafal pula, maksud saya untuk difahami. Maaf. Okey, contohnya kalau saya ada, okey, ini terus direct lah. Okay, contoh
saya nak sediakan garam natrium klorida. So macam mana saya nak nak sediakan garam natrium klorida? First, kamu kena tahu dia punya formula molekul lah. Apakah formula molekul bagi natrium klorida ataupun sodium chloride? So, NaCl. Okay. Once you get NaCl, the first step, kamu kena ceraikan kamu punya garam. Kamu ceraikan kamu punya garam. So, NaCl, kamu buat macam ni kan? Kamu pisahkan NaCl kamu macam ni. Na sendiri, Cl sendiri. Lepas tu kamu buat arrow, kamu buat Na, kamu buat Cl. Di sini ada plus. Kejap, saya alihkan dia pergi ke sini dulu. First kamu ceraikan dia. Kamu tulis saja, kamu cerai. Lepas tu kamu pisahkan dia macam ni. Lepas tu, yang kedua, kamu kena identify. Identify first. Identify acid. Sebab dalam equation kamu nanti, kamu kena ada acid. So, macam mana nak tahu dia acid, mana satu acid ataupun tidak? Saya salin balik benda ni lah. Saya salin balik yang nombor satu tu tadi. Na plus Cl will form NaCl. Dalam tadi kan saya dah kata, dalam acid dia ada 4 kan jenis. Ada 4 jenis acid. Pertama HCl, yang kedua H2SO4, kita ada HNO3, dan satu lagi kita ada H3PO4. So, kamu tengok di bahagian kiri, kamu nak choose mana satu sebagai acid kamu. Adakah kamu nak letak Na ataupun Cl? So, you compare kepada kamu punya acid. Kamu ada HCl, kamu ada H2SO4, kamu ada HNO3 dan H3PO4. Jadi kalau kamu tengok betul, ada Cl lah. So maksudnya kita akan pilih Cl sebagai kita punya acid. Jadi kita akan letak H di sini. Kita tak letak H di sini. Kita tak buat macam tu. Next, step yang ketiga. Dah identify acid, barulah kita identify. Yang satu lagi, kalau ni dah lengkap, kita jangan kacau lagi. Kita tengok pula yang Na. Adakah dia dalam golongan geng anak ataupun bukan? So basically kamu tengok this one is ada Na kan. So kalau dia ada Na, so dia geng anak. So tips dia di sini, macam mana nak tahu dia apa yang kita perlu buat kalau dia anak ataupun bukan. So kalau dia adalah geng anak, kamu just tambah sahaja OH minus kepada kamu punya anak tu tadi. So dan kalau dia bukan, kamu tambahkan dia sebagai O2 minus. Kamu jadikan dia sebagai logam oksida. Metal oxide. Metallic oxide. Kalau yang ni, kamu jadikan dia sebagai hydroxida. Apa-apa hydroxida. Kalium hydroxida ataupun natrium hydroxida ataupun amonium hydroxida pun boleh juga kalau dia anak. Jadi disebabkan Na kita tadi kan dia adalah geng anak, so kita akan tambah OH means to be. Saya salin balik kita punya equation tadi supaya kita dapat nampak dia dengan lebih jelas. This one tadi kan dah jadi HCl kan. Dia jadi NaCl. So anak ni tadi, yang ada Na ni tadi,
kita tambah dia, kita jadi OH. Tambah je kat OH Na tu tadi. Macam tu. So jadi dia NaOH, sodium hydroxide. Okay, but next. Okay, belum siap lagi ni. Okay, step yang keempat, balance equation. Ni mesti tak tahu ni macam mana nak balance equation. Okay, so first, macam mana kita nak balance equation? Kalau kamu tengok betul-betul, this equation belum lagi complete. Okay, tadi kita dah pisahkan NaCl kan. So kita pisah dia macam ni. Ni pun kita pisah. So kita dah tulis, kita dah ada Na. Okay, kita pisahkan Cl. Jadi dua lagi ni yang saya warnakan dengan warna cyan ni, okay, OH dan H, dia akan bertindak balas. Okay, bila dia bertindak balas, dia akan menghasilkan air. Bila dia bertindak balas, dia akan menghasilkan air, which is H2O. Okay, always remember, H plus, kalau dijumpa OH minus, dia mesti akan form H2O. So then, barulah kita boleh balancekan kita punya equation. So kita tengok adakah equation kita seimbang ataupun tidak. Okay, NaOH plus HCl, dia membentuk NaCl plus H2. Okay, H2O. So nak tahu kita punya equation tu seimbang ataupun tidak, kita always tengok kalau ni adalah unsur, di atas ini plus 1 contoh. Ni adalah dia punya charge. Kat bawah ini dia adalah punya bilangan. So nak balancekan equation, kita always tengok dia punya bilangan dan bukan charge. Okay, so kita tengok satu persatu terlebih dahulu. Okay, kalau Na bilangan dia adalah 1, di sebelah kiri, di sebelah kanan pun 1. So Na dah settle. So jangan kacau Na lagi. Okay, lepas tu kita ada O1 di sini, O1 di sini. Okay, complete. H1 di sini, H1 di sini. Maksudnya H di sini total dia 2. Di sini pun H dia total dia adalah 2. So H pun dah seimbang. Dan last but not least, kita ada Cl di sini. Satu Cl di sini. So maksudnya this equation is already balanced. Okay, so bila dia already balanced, so maksudnya kita punya equation ini adalah acceptable untuk menghasilkan NaCl. Okay, sekejap saya padam lagi sekali, saya tulis baik-baik. Okay, NaOH plus HCl, it is reacting together to form NaCl and H2O. Okay, kalau kamu perasan betul-betul, HCl ini adalah dia punya acid kan. Dan NaOH, ingat lagi tak? Kalau dia adalah OH minus hydroxide, any kind of hydroxide, asal dia OH, dia adalah alkali. Jadi, kalau kamu ingat balik dalam acid base dan garam, anything reaction yang antara acid dan alkali, kita akan panggil tindak balas itu adalah tindak balas peneutralan. So that's why untuk menghasilkan garam larut, nama tindak balas itu is peneutralan. So kalau kita generalkan kita punya formula, okay, asid, apa-apa asid, bila kita tambahkan dia dengan alkali, okay, dia akan menghasilkan garam larut pluskan dengan H2O. Always H2O. Tak ada benda lain. Okay. Sorry. Okay, so that's all from this video for now. Sebab ni video ni pun dah panjang. So kita akan tengok pula macam mana kalau dia adalah bukan anak pula, geng bukan anak. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Thank you. Bye.